Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil wa ala alihi wasallam. InsyaAllah pada petang ini saya akan membentangkan tajuk ijaz Quran, iaitu bahagian bentuk-bentuk ijaz yang terkandung dalam Quran, sebagaimana yang telah dibincangkan oleh para imam Islam dahulu dan sekarang. Sebelum itu, mari kita lihat maksud mukjizat ataupun ijaz tadi berasal daripada perkataan Arab, iaitu kata akarnya ialah ajazah, yang berarti lemah. Dalam bahasa Arab tidak digunakan sama sekali kalimah atau kata mukjizat Al-Quran. Sebaliknya, kalimah ijazul Quran menurut pengertian umum sesuatu yang tidak mampu ditandatangani, tidak mampu ditangani. Contohnya, kemujizatan Al-Quran itu yang dapat melembangkan orang Arab untuk menandinginya, padahal mereka sangat mahir dan terkenal dengan bahasa, syair dan sebagainya. Namun begitu, mereka tidak mampu menandingi bahasa-bahasa atau usul-usul yang terdapat dalam Al-Quran, semana yang telah disebut Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat yang ke-88. Bermaksud, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat sesuatu yang serupa Al-Quran ini, nescaya mereka tidak akan dapat mendatangkan serupa dengan dia, sekalipun sebahagian daripada mereka itu menjadi pembantu bagi sebahagian yang lain. Jadi pada petang ini insyaAllah pembahagian ijaz atau bentuk-bentuk ijaz. Yang pertama ialah ijaz balaghi, iaitu gaya bahasa. Yang kedua, ijaz al-ghaibi, iaitu tentang berita-berita gaib. Yang ketiga, ijaz tasyri'i, iaitu perundangan dan hukum-hukum. Yang keempat, ijaz ilmi, iaitu keilmuan seperti ilmu doktoran, ilmu ijaz al-falaki, astronomi, ijaz geografi, ijaz tabi'i, iaitu ilmu fizik, ijaz zahiri dan ijazah lain-lainnya. Secara kesimpulannya, Al-Quran adalah kata-kata Allah yang disampaikan kepada Rasulullah dan malaikat Jibril AS, dan ia juga mukjizat yang agung bagi Rasulullah dan seluruh Islam, seluruh umat manusia. Tujuannya adalah untuk manusia berfikir dan mengkaji hikmah-hikmah setiap urut yang diturunkan oleh Allah SWT. Di samping itu juga untuk menjadi panduan dan pedoman dalam menjalani kehidupan sebagai seorang hamba. Dalam tempoh 23 tahun proses penurunan Al-Quran, tidak ada sesuatu pun yang menunjukkan penyelewengan dan ianya terkawal hingga ke hari akhirat. Jadi dalam kitab-kitab ulum Quran banyak telah dibincangkan secara terperinci mengenai tajuk ijaz Al-Quran yang dikarang oleh Al-Baikalani dan Sya'rani dalam kitabnya Ijaz Al-Quran. Namun apa yang akan dibincangkan pada petang ini adalah hanya melibatkan bentuk-bentuk ijaz. Sebenarnya kita tahu dan kita lihat pada ini, Al-Quran wujud hingga hari ini dalam bentuk mazhab. Dari segi nahu, sarah dan balaghahnya, semuanya begitu indah hingga berjaya memukau banyak hati-hati kepada Islam. Pernahkah kedengaran kita ada orang mendakwa bahawa terdapat kesalahan kecil atau besar dalam Al-Quran? Nampaknya sudah tidak, kerana Allah Ta'ala menjamin keaslian Al-Quran. Jadi seterusnya ulama ijaz juga, iaitu Muhammad Ali Ash-Shahbumi dalam kitabnya At-Tabyan menyebut mukjizat, segi-segi kemukjizatan Al-Quran itu sebagai berikut. 9 perkara, iaitu susunan kalimahnya yang amat indah, gaya bahasa dia, dan terdapat uslub pemilihan kata-kata bahasa yang sangat menyentuh dalam para pembacanya. Dan dengan itu juga mencabar semua makhluk untuk sesuatu saja yang boleh menyamai Al-Quran, tetapi cabar itu tak pernah dipenuhi hingga hari ini. Dan keempatnya, bentuk perundangan yang menjadi dasar kepada undangan dan mengalahkan undang-undang ciptaan manusia yang terdapat banyak kelemahan. Yang kelimanya, menerangkan hal-hal gaib yang tidak diketahui oleh manusia kecuali apabila telah dinyatakan dalam Al-Quran. Dan Al-Quran juga tidak memberi
sesuatu yang bertentangan dengan ilmu logik atau ilmu manusia pada hari ini. Dan kajian ini telah banyak dibuktikan oleh pekaji-pekaji sains hari ini. Terdapat bukti semua janji yang Allah Ta'ala kata tu telah dikhabarkan dalam Al-Quran, dan yang ke-8 yang mengandungi prinsip-prinsip ilmu pengetahuan ilmiah di dalamnya, maksudnya berpengaruh pada terpengaruh hati yang musuh dan juga pengikutnya, yakni orang yang menentang Al-Quran dan orang yang menyokong Al-Quran. Jadi beberapa aspek mukjizatan Al-Quran, para ulama bersepakat bahawa Al-Quran mempunyai mukjizat bukan hanya dalam satu bab saja, malah ia merangkumi dalam banyak aspek. Itu antaranya ialah aspek lafziah, aspek bahasa, maknawiyah dan juga ruhiyah, dan juga maknanya dan juga konteks dia. Semuanya menjadi satu kesatuan mukjizat yang manusia sudah tentu tidak mampu berbuat apa-apa di dalamnya. Terdapat perbezaan dalam menentukan berapa jumlah aspek pemujizatan Al-Quran di kalangan ulama-ulama, iaitu Muslimah Mesir, pekaji ni, Fatimah Ismail dalam bukunya Al-Quran wa Nazar Al-Aql misalnya menekankan bahawa mukjizat Al-Quran terdapat banyak aspek rohanian, aspek rasionalisasinya. Menurut Al-Quran sentiasa menyeru manusia menggunakan bahasa akal. Contoh yang paling hampir dengan kita ialah ketika kaum musyrikin menuntut Nabi Muhammad mendatangkan ayat-ayat yang bersifat material dan boleh dilihat. Dengan tegas Al-Quran membalas tuntutan mereka itu dengan jawapan yang sangat munasabah, iaitu dalam surah Al-Kabut ayat 9. Seterusnya pemikiran daripada Mesir juga, Abbas Mahmud Al-Aqad lebih mengalusi kemujizatan Al-Quran itu pada keseluruhan yang berfokuskan isi pengajaran. Tadi dia mengambil dari segi bahasa, yang ini dia mengambil dari segi pengajaran. Menurutnya kemujizatan Al-Quran tertumpu kepada ajaran akidah, yakni falsafah Quraniyah yang dibawa oleh Al-Quran untuk kehidupan manusia tanpa mengenal masa, ruang dan waktu. Akhirnya bagi Riyad Al-Rida, selain daripada keindahan uslub juga dan balaghah yang sangat luar biasa, dia lebih melihat atau mengkaji kemujizatan Al-Quran dari segi ruh, kejiwaan terhadap bangsa Arab, dan terdapat menganunya secara khusus. Al-Quran menurut Riyad Ridha tadi telah melahirkan perubahan yang sangat besar dalam revolusi yang dilakukan oleh mereka dengan benar dan baik. Manakala mana Al-Qattans mempunyai kajian yang sama dengan Rashid Rida, iaitu ketika mengatakan Al-Quran adalah kitab suci yang telah mengubah bangsa Arab daripada para penggembala binatang menjadi pemimpin dan pemegang tampuk peradaban manusia. Ternyata ini sangat menjadi bukti yang terang tentang kemujizatan Al-Quran. Sedangkan menurut penilaian Abdul Wahab Al-Khalafi, aspek mujizatan Al-Quran antaranya dia menyerahkan 3, iaitu terdapat lebih 6,000 ayat Al-Quran yang memberi berita tentang masalah hukum, dasar menguruskan alam, dan dalam kepelbagaian ini tidak ada sesuatu pun yang berlawanan dengan norma-norma kehidupan manusia. Yang keduanya, kesesuaian ayat-ayat yang digunakan dengan penemuan-penemuan ilmiah yang seperti mana saya sebutkan tadi, dan kajian-kajian sains. Yang ketiganya, kandungan kisah tentang berbagai peristiwa yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan contohnya al-surga, neraka ataupun sam'ian. Terusnya yang keempat, kelancaran atau kefasihan bahasa yang digunakan dalam Al-Quran adalah sangat memenuhi maksud kemujizatan itu, iaitu beliau telah menyenaraikan bukan 10, iaitu yang pertama susunan kata-kata, susunan ayat yang menawan, kekayaan kepadatan makna sesuatu kalimah yang secara tentu tidak boleh dipikirkan oleh manusia sendiri. Kemudian kondisi kandungan syariat yang telah dituliskan Al-Quran, kemudian berita-berita yang telah dikabarkan yang mungkin
dan semestinya tidak diketahui oleh manusia kecuali setelah dikabarkan melalui wahyu. Yang keenam, ialah tidak ada penentangan, tidak ada perlagaan seperti mana yang telah dicatat tadi. Dan janji Allah Ta'ala dan ancamannya untuk meningkatkan keimanan kepadanya. Dan seterusnya yang ke-8, ilmu dan pengetahuan terhadapnya adalah satu ilmu-ilmu yang sangat bersesuaian itu dan dituntut, itu ilmu syariah dan kuniyah. Dan ke-9, memenuhi segala permasalahan manusia sekecil-kecil hinggalah sebesar-besarnya. Dan ke-10, memberi kesan yang sangat mendalam dalam hati para pengikutnya. Dari segi semua aspek mukjizatan Al-Quran tersebut, di atas ada 3 aspek yang kita perlu dibahas, iaitu pertama, al-ijaz al-ilmi, iaitu ilmu mukjizat Al-Quran yang dari segi ilmu pengetahuan. Yang kedua, al-ijaz al-lughawi, mukjizat Al-Quran dari segi aspek perbahasan, uslub yang digunakan serta ayat-ayat yang sangat baguslah. Al-ijaz at-tashri' iaitu al-ijaz di mana kita maklum dia adalah sumber kepada rujukan syariah. Jadi secara ringkasnya, makna al-ijaz ilmi tadi, hubungan Al-Quran dan pengetahuan manusia. Pengarang Al-Quraish menyatakan bahawa terdapat banyak kebenaran ilmiah yang terdapat dalam Al-Quran, tetapi tujuan adalah untuk menunjukkan kebesaran dan keesaan Allah Ta'ala dan mendorong manusia mengadakan pemerhatian dan penelitian lebih menguatkan keimanan mereka. Quraisy sependapat juga dengan Mahmud Asyaltut yang menyatakan bahawa sesungguhnya Tuhan tidak menurunkan Al-Quran untuk menjadikan satu kitab yang menerangkan kepada manusia tentang teori-teori ilmiah saja, tetapi adalah untuk sebagai penyelesaian kepada banyak masalah. Dan dia juga Quraisy ini merupakan mukjizat Quran itu dalam perkara, iaitu Al-Quran sebelah kita hidayah yang memberi petunjuk kepada manusia dari segi soal-soal akidah, tasyrik dan akhlak demi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan Al-Quran ini tidak ada menunjukkan ataupun menzahirkan ataupun apa sajalah yang bertentangan dengan Al-Quran dan ilmu manusia, ilmu pengetahuan. Memahami, ketiga, memahami hubungan Al-Quran dan pengetahuan bukan sekadar melihat dia teori ilmiah, malah penemuan-penemuan baru tersimpul dalamnya, tetapi dapat dilihat dekat Al-Quran itu, pasal itu menghalang kemajuan. Sudah tidak. Sebenarnya yang keempat, membenar dan menyalahkan teori-teori ilmiah berdasarkan Al-Quran bertentangan dengan tujuan pokok atau sifat Al-Quran yang tengah pula dengan ciri khas ilmu pengetahuan. Pendapat Quraisy dan ini senada dengan Al-Mana Al-Kasasi yang Al-Kacani yang dengan tegas menyatakan bahawa orang yang melakukan kesalahan ketika mengatakan bahawa Al-Quran adalah segala teori ilmiah. Keyakinan ini serupa kata Al-Kati akan dengan kenyataan bahawa sifat teori-teori ilmu pengetahuan sentiasa berubah sejalan dengan kehidupan, perubahan, waktu sesuai dan sunnah kemajuan. Sedangkan menurut Ahmad Al-Baikuni, hubungan antara perubahan ilmu pengetahuan keduniaan adalah sebagai hamba, manusia digunakan akal berfikir untuk milih yang mana baik dan mana yang buruk, dan untuk kebahagiaan akhirat pula, untuk tahan hidup di dunia dan memanfaatkan lingkungannya sebagai sumber rujukan dan panduan, sehingga ia dapat memperolehi kebahagiaan di dunia sebagai khalifah yang bertanggungjawab. Oleh itu Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk seluruh manusia secara menyeluruh, baik untuk ilmu keakhiratan yang penerangannya ada dalam sunnah Rasul maupun ilmu pendidikan yang penerangannya ada dalam Al-Qaum. Jadi untuk itu kita lihat pula al-ijaz lugawi, iaitu dari segi bahasa. Asal ni dapat ada 7 item atau 7 perkara yang telah dikajinya, iaitu sentuhan serta masuk kata-kata Quran yang indah dan menawan. Yang kedua, memberi kepuasan kepada kalangan semuanya, untuk mengkaji, membaca, menghayati Al-Quran tanpa jemu. Yang ketiga, memberi kepuasan bagi akal dan emosi. Ia menyentuh akal dan hati manusia, memadu mencari kebenaran dan keindahan secara epik dan yang indah.
Keempatnya, kualiti yang dipaparkan oleh Al-Quran dan memberi kepahaman yang tinggi dan kukuh